A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya fattah, Allahumma ya alim, Allahumma ya khabir, Allahumma ya mubdi, Allahumma ya mu'id. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita serta membimbing kita ke jalan keridhaannya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan tujuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang kasih sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan surah An-Nahl ayat 91 sampai ayat 93. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-tuan baca masing-masing di rumah dan ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji.
Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan menjelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada perbincangan lepas dari segi tafsir kita menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Islam, yang tergabung dalam 3 perintah Allah Subhanahu wa taala dan 3 larangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing itu ditegaskan oleh Allah untuk kita laksanakan dan untuk kita tinggalkan. Dan ialah perkara yang terbaik untuk kita. 3 perkara itu yang dijadikan perintah Allah adalah iaitu berlaku adil. Maka keadilan merupakan prinsip asas dalam Islam. Dia tidak boleh diganggu gugat. Ialah satu yang pasti. Walaupun terhadap orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang menjadi musuh bagi kita, maka kita di dalam Islam disuruh untuk berlaku adil. Yang kedua adalah kita disuruh untuk ihsan, untuk membuat yang terbaik, memberikan yang paling kita mampu dan paling kita cintai, yang paling kita sukai. Inilah prinsip asas kedua dalam Islam. Perintah Allah menyuruh kita membuat yang terbaik, ihsan, ya. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan yang telah terbina, terutamanya hubungan kekeluargaan. Maka termasuklah sebenarnya nanti hubungan persahabatan, hubungan kerja. Orang yang pernah satu tempat kerja dengan kita perlu kita jaga. Kita tak boleh putuskan. Masing-masing itu mempunyai hak ke atas kita karena pernah berhubung dengan kita. Maka ini yang menjadi asas utama dalam Islam. Arti kata berlaku adil, kemudian membuat yang terbaik dan menjaga hubungan yang sudah terbina. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan banyak perkara, akan tapi kesimpulannya pada 3 perkara ini. Pertama adalah perkara fahsyak, perkara yang keji, yang memang secara semula jadi manusia tak boleh terima perkara ini. Kemudian tuan-puan, yang kedua adalah nama dia perkara mungkar, perkara yang tak boleh diterima, sama ada dari segi kemanusiaannya, bahkan juga dari segi agama melarang perkara tersebut. Dan yang ketiga adalah al-baghyu, iaitu melampaui batas, dan di antaranya adalah permusuhan. Islam bukan agama permusuhan, tapi Islam adalah agama persaudaraan. Islam adalah agama keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Ini yang ada dalam Islam. Dan Islam itu berasal daripada perkataan salam, iaitu damai, ya, aman, tentram. So, saudara fillah yang dikasihi, ini prinsip asas bagi setiap perintah Allah dan bagi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sesuatu perintah Allah itu mencakup perkara ini, maka kita, ya, atau sesuatu perkara tuan-tuan dan sekalian, ada unsur-unsur yang bersifat
satu daripada yang tiga dari perintah Allah Subhanahu kita kena buat. Dan apabila perkara itu satu di antara yang dilarang oleh Allah ini, ada unsur fahsya dia, ada unsur mungkar dia, ada unsur bagyu dia, tinggalkan. Maka apabila ada orang ajak kerjasama tuan-puan, tapi kerjasama itu menyebabkan putusnya hubungan-hubungan tertentu dengan orang-orang yang kita bina, tinggalkan. Ya, tak perlu tuan-puan dan kasih sekalian layan itu. Jadi, apatah lagi kalau sekiranya perjanjian ataupun hubungan tersebut, bisnes tersebut menyebabkan kita tak berlaku adil pada orang lain. Ya, tak boleh. Ya. Islam akan tegas melarang tersebut. Kalau sekiranya tuan-puan perturutkan juga, yang aniaya nanti tuan-puan diri tuan-puan. Yang akan aniaya nanti adalah jiwa tuan-puan kasih sekalian. Yang akan merasa tersakiti nanti hati tuan-puan. Tuan-puan buat tapi dengan hati yang tak selesa, hati yang tak tenang, hati yang tak tak boleh terima. Yang akhirnya tuan-puan, kalau tuan-puan buat juga, mestilah tuan-puan akan rasa tidak tentram, rasa gelisah, rasa gundah gelana. Maka daripada tuan-puan buat tersebut, dari awal tuan-puan cantas, ini kalau dah menjurus ke ini, saya tak boleh. Minta maaf lah kalau korang nak teruskan. Tapi menurut saya batalkanlah. Tinggalkanlah perkara ini. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa. Sebab ada di dalamnya fahsya, ada dalamnya mungkar, ada dalamnya al-baghyu. No way. Saya tak boleh terlibat dalam hal-hal ini. Sebab akhir kesudahan daripada semua itu mestilah penderitaan, mestilah kesusahan, mestilah membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 3 prinsip perintahnya dan 3 prinsip larangannya, Allah Subhanahu Wa Taala mula mendetailkan perbincangan pada ayat yang ke-91, iaitu perintahnya dan larangannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pertama mengingatkan kita kepada perintahnya. Perintah apa dia? Wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum. Ini dia. Jadi perincian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang diperintah pertama adalah iaitu menepati janji. Ya, agar kita menunaikan janji kita. Mana yang kita dah janjikan, usaha untuk laksanakan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada melanggar janji kita, mengingkari janji kita, melalaikan, mengabaikan janji yang pernah kita janjikan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini perincian daripada perintah Allah yang di atas. Jadi, janji merupakan sesuatu yang penting. Maka, seorang mukmin nanti tidak akan begitu mudah membatalkan janji, ya, mensia-siakan atau mengabaikan janjinya. Dia akan cuba untuk jaga dengan sedaya upaya, laksanakan sedaya upaya dia, dan dia tidak akan meninggalkannya. Melainkan kalau memang tak mampu lagi dah, ya, tak ada kekuatan untuk melaksanakannya, maka mungkin dengan itu dia akan minta maaf kepada orang yang berjanji. Minta maaf, saya janji hari itu untuk buat ini, tapi saya rasa tak mampu. Oleh itu saya pulangkan balik kepada awak apa yang saya dah janjikan itu. Awak carilah orang lain yang boleh buat deh. Saya secara peribadi saya tak mampu. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang menjadi perintah Allah Subhanahu. Setiap yang dijanjikan, tepati, tunaikan, sempurnakan dengan baik. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir beliau tuan-tuan mengatakan bahawasanya janji yang dimaksudkan apa saja, ia kata Allah, ia mencakup seluruh hal yang dijanjikan seorang hamba dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang dijanjikan hamba tuan-tuan, maka ia masuk dalam janji ini. Maka ia mencakup apa dia? Pertama adalah janji tersebut mencakup janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk kita berjanji untuk ibadah lebih taat lagi. Kemudian kita berjanji dengan nazar-nazar tertentu umpamanya.
maka orang beriman tuan-puan akan jaga janji-janjinya ini. Dia akan cuba untuk laksanakannya dengan sebaik mungkin. Janji dengan Allah, lepas Ramadan saya akan konsisten untuk majlis ilmu. Tuan-puan cuba untuk laksanakan. Sebagaimana saya juga tuan-puan cuba untuk konsisten menyampaikan majlis ilmu saya pada tuan-puan di sana, saya akan kita cuba laksanakan sedaya upaya kita. Tuan-puan cubalah. Jangan kita hanya setakat berjanji saja, berazam. Azam dah berpuluh-puluh tahun banyak ada kan, tetapi tak pernah terlaksana. Ini menunjukkan lemahnya iman kita tuan-puan. Kalau iman kita kuat tuan-puan, apa yang telah kita janjikan kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cuba untuk laksanakan. Jadi segala janji ibadah dan nazar yang pernah kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cuba untuk laksanakannya. Ini yang pertama, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Dan yang kedua tuan-puan dikasihi, segala janji dengan manusia. Seperti dalam akad-akad yang pernah kita buat, kan? Termasuklah akad perkahwinan. Tuan-puan dikasihkan, dalam akad perkahwinan kita sudah membuat satu ta'liq, kan? Satu akad yang menyatakan bahawa kita akan menjadi suami yang baik, isteri yang baik, menjadi seorang ibu dan ayah yang baik, tuan-puan. Ini janji-janji yang pernah kita nyatakan. Tuan-puan dikasih sekalian, tunaikan, cuba untuk sempurnakan, cuba untuk laksanakan, tuan-puan. Jangan kita mengabaikannya, jangan kita mensia-siakannya. Ingat, ketika kita berjanji, tuan-puan, bukan hanya melibatkan orang itu saja, tapi kita sebenarnya sudah memasukkan nama Allah, sudah mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi pada waktu akad nikah, kan, siap dengan imam ataupun tok qadi lagi. Siap dengan saksi manusia lagi, wali ibu bapa, kan. Dan kita mensia-siakan. Ramai orang yang seperti ini tidak bertanggungjawab, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita melalui surah An-Nahl ayat 91 ini, jaga janji, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala minta pada kita. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Apa lagi tuan-puan dan kasih sekalian, janji itu kita pertegas dengan sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyebut nama Allah juga tu. Ya Allah, inilah dahsyatnya. Maka bagaimana dia menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Satu adalah dengan demi Allah saya akan buat, insya-Allah. Demi Allah saya akan sempurnakan perkara ini. Digunakan nama Allah, tetapi selepas itu kita tak buat. Ini satu perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dalam kehidupan dunia kita pun, kadang-kadang orang pakai nama kita, kan, tapi untuk kepentingan dia, dan kita tak tahu pun, tuan-puan. Tuan-puan bengang, tuan-puan. Tuan-puan marah, tuan-puan. Tuan-puan tak tak suka tak? Jelas kita tak suka, tuan-puan. Jadi seperti itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kait-kaitkan, kita bawa nama Allah dalam perjanjian kita, lalu kita semena-menanya mensia-siakannya, mengabaikannya, tidak berusaha untuk melaksanakannya. Seolah-olah tuan-puan dan kasih sekalian, Allah itu murah bagi kita. Nama Allah itu begitu tak berharga bagi kita. Seperti mana tuan-puan, orang apabila petik nama kita, guna nama kita untuk kepentingan, dan kemudian dia tak jaga dengan baik, tuan-puan. Ya Allah, kita tak suka, kan, pakai nama kita tu. So Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahsyat lagi, tuan-puan, ketika kita guna namanya, lalu kita tak berusaha untuk fulfill the promise, tuan-puan, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah. Allah sangat tidak suka. Allah murka apabila namanya dipergunakan. Hanya dijadikan sebagai pembungkus saja, tetapi tidak
dijadikan isi yang menyebabkan kita berusaha untuk melaksanakannya. Jangan seperti itu. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, apabila kita telah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita telah menjadikan Allah sebagai saksi bagi perjanjian kita itu. Saksi bagi perbuatan ataupun kerja yang mahu kita laksanakan. Ya? Maka ingat tu, ketika kita dah sebut Allah, contoh paling senang tuan-puan, insya-Allah. Insya-Allah saya besok datang. Tuan-puan dan sekalian, ketika tuan-puan dah sebut insya-Allah, itu maknanya bukan apa nama dia? Bukan tiket bagi tuan-puan untuk bahawa tuan-puan tak buat, bahawa tuan-puan tak datang, ya kan? Jangan tuan-puan. Ketika kita dah sebut insya-Allah, ingat tu kita dah guna nama Allah tu tahu. Jika Allah berkehendak, jika Allah menginginkan, kita dah guna nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita dah bawa Allah jadi saksi bagi apa yang kita hendak kita laksanakan dengan apa yang kita katakan. Ya. Jadi kita sensitif dalam hal itu. Kalau boleh kita cuba untuk fulfill, kita cuba untuk tunaikan, kita sempurnakan, jangan sekali-kali kita sia-siakan. Ya. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kafil di sini boleh mana tuan-puan? Kafil ini adalah boleh juga mana dia? Apa dalam bahasa kita dia? Selain sebagai saksi tuan-puan kafil ini bertanggungjawab sebagai wakil kafil. Kafil ni bermakna guardian. Guardian ni apa bahasa kita? Penjaga, guardian. Ya. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala penjaga kita. Jadi saksi kita, memperhatikan apa yang kita buat tersebut. Dan melibatkan Allah tahu. Qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat tersebut memberikan warning. Memberikan peringatan. Kata ulama tafsir, ayat ini, ujung ayat ini merupakan targhib dan tarhib dalam masa yang sama. Dalamnya ada satu targhib. Targhib ini adalah motivasi untuk apa? Motivasi untuk menjaga janji kita, untuk menyempurnakan janji kita. Sebab apabila kita sempurnakan janji, Allah akan suka, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Sebab dia perhatikan kita, dia lihat kita. Apa kata Allah pada ayat tersebut? Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah melihat, ya, mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah tahu itu. Jadi karena Allah tahu apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk menyempurnakannya. Kita berusaha, kita berkeyakinan bahawa Allah akan bantu kita apabila kita bertekad untuk melaksanakannya. Dalam masa yang sama dia ada tarhib, tuan-puan. Tarhib itu adalah warning tadi itu. Peringatan Allah, ancaman Allah Subhanahu. Sebaliknya apabila kamu dah menggunakan nama Allah, lalu kamu batalkan, lalu kamu tinggalkan begitu saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak teragak-agak menghukum kamu. Teragak-agak untuk mengenakan, ya, balasan buruk terhadap apa yang kamu lakukan tersebut. Ini peringatan Allah melalui ayat ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi dari segi tadabbur, apa yang kita boleh ambil, tuan-puan? Itu mukmin produktif, tuan-puan, amat sensitif jika melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah bagi orang beriman, tuan-puan, sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Sebagaimana kita tahu, tuan-puan, jangankan berjanji, disebut saja nama Allah dah bergetar hatinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sebenar itu apabila disebut nama Allah bergetar hati dia. Ini disebut saja baru dah bergetar hati dia, tuan-puan.
Apatah lagi tuan-puan apabila sampai kepada peringkat Nabi bersumpah, ya Allah, kalau dah sumpah itu bagi seorang mukmin, itu sudah satu yang sangat berat bagi dia, sangat besar bagi dia, dan dia takut apabila tidak dapat menyempurnakannya, apabila dia tak berjaya melaksanakannya. Yang tidak disumpahkan pun seorang mukmin yang produktif tuan-puan merasa bahawa dia bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Perkara yang diperintahkan Allah saja walaupun dia tak sumpah, ya kan, disuruh untuk salat, disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk berzakat, disuruh untuk bersedekah, ya. Itu sudah menjadi satu beban tanggungjawab yang perlu dia laksanakan sedaya upaya. Apatah lagi sekiranya selain dia dapat itu, dia menggunakan nama Allah pula tu, ya Allah, itu satu besar bagi dia, ya. Maka dia pasti akan berusaha untuk melaksanakannya. Dia tak akan menggunakan nama Allah segitu saja atau tanpa satu nilai komitmen, satu nilai yang berharga di dalamnya. Nama Allah ini dia sebut tuan-puan apabila memang sudah satu tahap yang besar, satu tahap yang penting sangat. So mukmin produktif sangat sensitif ini. Jadi walaupun tidak dinyatakan dengan sumpah, janji-janji biasa pun orang mukmin yang produktif ini dia akan cuba laksanakan, dia cuba buat. Apatah lagi yang ada dalamnya sumpah tuan-puan. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lagilah dia akan berusaha, ya Allah. Ya, dia akan cepat-cepat untuk tunaikan. Sama ada janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala atau janjinya dengan manusia, dia akan berusaha untuk menunaikannya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka pada ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang orang yang membatalkan janji ini, suka untuk mengabaikan, mensia-siakan janji ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal kuat. Dia buat tenunan tuan-puan, tetapi ketika tenunan itu dah hampir selesai, lalu dia cabut balik, lalu dia bongkar balik, ya. Ulama tafsir mengatakan pada asalnya ayat ini berkaitan tentang seorang perempuan Quraisy yang bernama Rayitah, ya. Dan dia suka dipanggil dengan Ja'ra, ya. Rayitah ini macam mana tuan-puan, yang mana ia adalah perempuan yang suka menenun dulu, suka membuat baju ataupun membuat kain. Tapi apabila dah hampir selesai kain ataupun tenunan tersebut, dia bongkar balik, dia buat dari awal balik, buat dari mula balik. Ini kerja Rayitah ini, ya, ataupun Ja'ra ini tuan-tuan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu jadi seperti perempuan ini, wanita ini, yang mana apabila tenunan dia dah hampir selesai lalu dibongkar balik atau dibuka balik. Ketahuilah tuan-puan bahawasanya ketika Allah membuat perumpamaan, Allah nak bagi kita faham sesuatu yang bersifat abstrak dengan mendatangkan contoh yang yang kita boleh rasa, yang kita boleh lihat. Cuba tuan-puan lihat balik. Orang apabila dia menenun, kan dah hampir siap, tuan-puan, dia buka balik, dia mula balik dari awal. Ini apa ni tuan-puan? Ini kerja sia-sia, ya kan? Yang semestinya apa yang dah awak buat tadi itu,
Awak kena sempurnakan, awak kena selesaikan. Tapi dah hampir siap, dibongkar balik, dibuka balik. Diurai balik, dikeluarkan balik, dibuat balik. Ya Allah. Ini kerja apa ni? Kerja bodoh. Ya kan? Dan tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, inilah perumpamaan bagi orang yang berjanji, bahkan mendatangkan nama Allah dalam perjanjian tersebut, lalu mensia-siakan, lalu membatalkan janji itu tanpa sebab. Orang ini seperti perempuan itu tadi, buat kerja sia-sia. Kalau kita lihat berdasarkan ayat ini tuan-tuan, orang apabila dah berjanji menggunakan nama Allah, sebenarnya kerja dia tu hampir selesai dah tu. Hampir siap dah tu. Ketika awak gunakan nama Allah ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala apabila digunakan nama dia, dia pasti akan menolong, dia pasti akan membantu. Sedikit lagi mau selesai tu. Tinggal lagi usaha kita menyempurnakannya. Maka prinsip tuan-puan dan sekalian, menyempurnakan janji digunakan aufu. Aufu, sempurnakanlah. Maknanya ketika kita dah berjanji menggunakan nama Allah, ya, berazam untuk melakukan sesuatu, kita sedikit lagi nak sampai dah tu. Sedikit lagi nak selesai. Ya. Tinggal buat beberapa perkara, beberapa asbab yang boleh menjadikan kerja kita itu, apa yang kita inginkan tersebut terlaksana, sempurna. Wa aufu bil ahdi, Allah menggunakan aufu. So tuan-puan dikasihkan, jangan seperti orang yang dah sempurna, dah nak sempurna sikit je lagi, lalu dia buka balik, dia bongkar balik. Ya? Ini kerja bodoh ni. Ya? Kerja yang tak patut. So dalam hal ini tuan-puan, apabila kita dah mengatakan insya-Allah, buatlah tu. Kita menggunakan demi Allah saya akan lakukan. Tuan-puan dikasih sekalian, laksanakan sikit je lagi. Insya-Allah sampai tu. Insya-Allah sempurna tu. Selesai tu. Cuma tuan-puan dikasih sekalian, hayat ini mengingatkan kita tuan-puan bahawa setiap yang kita janjikan itu ada dugaan, ada ujian dia. Maka Allah pada bahagian tuan-puan selanjutnya itu ada menyebutkan. Kata dia apa? Innama yablukumullahu bih. Maafkan ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan janji itu pasti akan ada ujian, ada dugaan dia. Dah berjanji dah ni dan berazam serta bernazar untuk melaksanakan, pasti akan ada ujian. Ini kata Allah, innama yablukum bihi, innama yablukumullahu bih. Allah memang kadang-kadang di dalam keadaan tertentu ketika kita dah berjanji tersebut, Allah datangkan perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh membatalkan janji tersebut, surut daripada melakukannya. Ingat ni tuan-puan, kita dah berjanji, sempurnakan. Ya. Jangan kita berhenti, teruskan saja. Anggap apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa lepas itu sebagai ujian kita untuk menyempurnakannya. Dan apabila kita dapat menyempurnakan janji tuan-puan, itu kita melakukan perkara yang besar sebenarnya. Perkara yang hebat di sisi Allah Subhanahu. Allah suka orang yang menepati janji ini, orang yang menyempurnakan janji ini. Ini di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintai. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, di antara bentuk ihsan, ihsan yang disebutkan pada ayat yang sebelum ini adalah iaitu apabila kita dah berjanji, kita cuba untuk menunaikan janji itu, menyempurnakan janji itu. Jangan kita batalkan. Ini salah satu bentuk ihsan. Ihsan tadi apa? Membuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk membuat yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
Apabila dah berjanji, sempurnakanlah. Jadi dugaan-dugaan, ujian-ujian yang kita hadapi semasa kita berjanji tersebut atau menunaikan janji, itu anggap sebagai dugaan, ujian. Yang biasa itu lumrah. Kata Allah Subhanahu itu biasa. Bagaimana bentuk ujian? Kalau di sini tuan-tuan disebutkan bahwasanya ujiannya adalah itu antakuna ummatun ya arba min ummatin. Yaitu kita dapatkan orang yang kita nak menunaikan janji kita kepadanya itu dia lebih daripada kita. Arba min ummatin. Satu kumpulan yang mana kumpulan yang nak kita tunaikan janji kepadanya itu dia itu lebih banyak. Kalau di sini mana lebih ramai. Di sini maksudnya tuan-tuan dia lebih kaya. Kata ulama tafsir. Dia lebih berkecukupan. Tapi saya dah janji dah. Adakah saya akan membenarkan janji ini? Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, dalam keadaan seperti itu pun tunaikan, laksanakan. Kami awan diuji tersebut, kan? Saya janji dah nak tolong dia, tapi tengok dia ni orang berkecukupan, orang tak ada susah dia pun, nak tolong apa lagi? Tuan-tuan perempuan, masalah menolong itu bukan masalah orang tu. Kita dah janji pada diri kita. Ketika kita dah janji pada diri kita, kita sedang membawa Allah dalam apa yang kita buat tersebut. Jadi ketika kita menyempurnakan itu, tuan-tuan, sebenarnya mengobati diri kita. Menenangkan jiwa kita. Bayangkanlah tuan-tuan, apabila kita dah janji dengan seseorang, lalu kita tinggalkan atau batalkan begitu saja, tuan-puan nak jumpa orang itu lagi, tuan-puan, adakah hati tuan-puan akan senang? Adakah hati tuan-puan boleh tenang? Boleh relax saja? Kalau relax saja tuan-puan, itu memang muka apa nama itu? Badak namanya kan? Tak kisah apa-apa. Jelaslah tuan-puan, apabila kita dah berjanji dengan seseorang dan kita tak menyempurnakan, hati nurani kita ini pasti akan berkata, ish, tak sedap lah. Dan akhirnya apa tuan-puan? Kita akan memutuskan hubungan. Dan ingat pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya jangan memutuskan hubungan. Dan ketahuilah mangsa paling banyak janji-janji apa nama itu? Janji-janji palsu ni tuan-puan, itu adalah ahli keluarga, kerabat tuan-puan. Ahli keluarga kita mangsa banyak. Kita janji pada mak kita, kita janji kepada adik-beradik kita, kita berjanji kepada saudara mara kita nak tolong ni, nak buat ini, nak buat tu, tapi tak satu pun buat. Ketahuilah tuan-puan, ini menjadi punca kita tak berani nak berjumpa dia lagi dah. Mau tak mau tuan-puan, nanti kita akan memutuskan hubungan, memutuskan silaturahmi, dan Allah Subhanahu wa taala tak ingin kita memutuskan silaturahmi. Allah ingin kita menyambung silaturahmi kita. Tapi disebabkan oleh perangai kita tidak menepati janji yang awal-awal kita dah sebutkan, dia akan membawa pada yang lain. Maknanya Allah ketika menyuruh kita untuk menepati janji, tuan-tuan dan kasih sekalian, dia akan membantu kita berlaku adil. Dia akan membantu kita untuk melakukan ihsan. Dia akan membantu kita untuk menghubungkan silaturahim. Apabila kita suka untuk mengumbar janji palsu dan mengabaikan janji-janji yang kita ada, melupakannya begitu saja, nanti akan masalah tuan-puan kita berlaku adil. Masalah kita dalam ihsan kita, masalah kita dalam hubungan karib kerabat kita, jelasnya akan terganggu, akan bermasalah. Saya jumpa ramai ni tuan-puan. Sebenarnya kita tak ada isu pun. Dia janji nak tolong kita nangis tuan-puan. Kita sebagai orang yang dijanjikan tuan-puan, diorang laksanakan, alhamdulillah. Diorang tak laksanakan, itu dia dengan diorang, dengan Allah, ya kan. Prinsip saya macam tu. Pertama adalah saya tak akan berjanji banyak pada orang. Dia akan buat terus. Sekiranya
Saya mampu, saya akan lakukan. Saya tak mampu, itu urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ada orang tuan-puan suka mengumbar janji, nak buat ini, nak buat itu. Ya, nak tolong kita ini, nak tolong kita itu. Ya. Ada macam itu tu. Ustaz nak buka tahfiz Ustaz, saya nak tolong Ustaz, saya nak bantu Ustaz. Silakan, alhamdulillah. Dan prinsip saya tuan-puan, ketika saya buat sesuatu, itu tanggungjawab saya dulu. This is my responsibility. Saya nak buat. Mau orang tolong nanti tak tolong itu terserah. Itu Allah punya kerja. Allah akan gerakkan hati orang yang nak tolong. Dan sekiranya ada orang janji tapi itu pun Allah punya kerja. Yang penting saya buat. Tuan-puan dikasihi sekalian. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita menunaikan janji, sebenarnya menjadikan diri kita dalam in peace, tuan-puan. Kita menjadi aman, damai, tentram. Saya alhamdulillah tuan-puan, dengan orang, dengan siapapun tuan-puan rasa tak ada apa ini. Apa nama dia tu? InsyaAllah boleh masuklah. Jumpa orang siapapun juga. Saya boleh jumpa, saya boleh ni. Sebab saya tak pernah janji dengan siapa dan saya tak pernah berhutang. Ya. Saya sangat takut tuan-puan apabila orang janji macam-macam dengan saya. Saya takut apa? Bukan takut ini tuan-puan, takut dia tak fulfill janji dia tersebut, dia nanti putus hubungan dengan saya. Biasanya seperti itu. Saya jumpa ramai orang tuan-puan dan sekalian, yang mana dia nak macam ni, macam tu tuan-puan. Lalu tuan-puan, dia sendiri yang tak boleh, lepas tu dia tak nak jumpa saya lagi dah. Ya Allah, apa pula ni? Saya bukan nak itu sangat. Ya. Kita, alhamdulillah, saya asasnya alhamdulillah saya boleh hidup lagi. Saya boleh makan lagi, anak isteri boleh makan minum lagi. Itu dah cukup bagi saya. Ya, orang tolong tak tolong itu terserah. Tapi tuan-puan dan sekalian, saya nak cerita sebenarnya adalah hati-hati dengan janji. Kalau kita dah janji, cuba laksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita rasa memang mungkin tak mampu, kita jangan sesekali nak lafazkan janji tu. Ya? Sebab ia sudah ada ikatan dengan Allah sekali. Ingat ketika kita berjanji tuan-puan, ada 3 tali nanti. Ada 3 tali ke 2 tali? 2 tali. Tali kita dengan orang tersebut, dengan tali kita dengan Allah. Dia naik tu. Pergi ke depan, tapi dalam masa sama dia naik ke atas. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sia-siakan janji kita. Jangan abaikan janji kita. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sehingga Allah membuat satu perumpamaan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Dan lagi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini adalah iaitu menggunakan nama Allah untuk penipuan. Auzubillah min zalik. Apa kata Allah Subhanahu? Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Kamu menjadikan nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sumpah-sumpah yang kamu buat tersebut, dakhalan, sebagai ghisyan, kata ulama. Ghisyan adalah sebagai penipuan, sebagai pembohongan, untuk cover benda-benda tak betul yang kita buat, kita gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Allah, jangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ini. Kesan daripada penipuan itu, daripada pelanggaran janji tersebut, akan nampak ketara bila tuan-puan pada hari kiamat. Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan jelaskan nanti pada hari kiamat tuan-puan apa yang kita pertikaikan, yang mana biasanya di dunia ini kita ketika bertanya kepada orang, mana janji awak dulu, maka dia akan kata, mana ada saya berjanji, saya tak pernah janji pun. Maka kita berselisih disebabkan oleh janji-janji ni tuan-puan. Sering kita berselisih seperti itu. Suami isteri kadang-kadang berselisih dalam sebab ini. Abang kan janji nak bawa kita jalan-jalan, mana tak bawa pun. Kata lepas PKP kita nak berjalan, kan?
Tengok dah boleh ya, bebas kita berjalan sekarang ni, abang tak bawa pun, duduk di rumah aje. Terpuruk je tuan-tuan. Ya, maka suami kata, mana ada janji, dia kata, bawa keluar pasar lah, dia kata. Dah kita pergi pasar hari tu, dia pun bertengkar, ya kan? Bergaduh disebabkan oleh janji tadi tu. Maka ayat ini juga mengisyaratkan mengingkari janji punca kepada perbalahan kita, punca kepada pergaduhan kita, pergaduhan antara keluarga, pergaduhan antara pasangan, pergaduhan antara anak dengan ibu bapa. Kadang-kadang sebagian anak tuan-puan dia ingat tu, ayah dulu nak janji beri macam ni, ibu dulu janji nak buat macam ni, tapi dia tak buat pun. Dia teringat-ingat tu. Ada anak dia menyimpan tuan-puan, dia menyimpan tu, dia tunggu tu sampailah dewasa, dia teringat lagi, mak dulu janji macam ni, ayah dulu janji seperti ni, dia tak bagi pun. Dan tuan-puan, itu menjadi asbab bagi dia derhaka kepada kita. Ada sebahagian seperti itu, dan sepatutnya tidak boleh tuan-puan. Ya, jangan jadikan perkara-perkara tersebut pemutus hubungan kita pula. Ya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ingat apabila kita berjanji tuan-puan, akhirat. Di dunia mungkin aku boleh mengelak dengan mengatakan, mana aku berjanji, aku tak ada pun. Cakap macam tu. Boleh kita mengelak tuan-puan. Boleh kita melepaskan diri seperti itu. Tetapi tuan-puan, itu tercatat itu. Di sebelah kanan kiri kita ada malaikat. Catat setiap janji yang kita ungkapkan itu. Si Fulan, awak buat ni, ni tahu? Janji nak buat macam ni tahu? Tuan-puan, ingat akhirat kita. Mana, aku langgar janji ni di akhirat nanti tak akan lepas ni. Orang ini pasti akan minta. Mau tak mau, baik aku selesaikan di dunia ni lagi daripada dibawa di akhirat nanti. Kalau di dunia tuan-puan boleh minta maaf lagi. Tuan-puan boleh cari perkara yang lain yang boleh menyempurnakannya. Di akhirat nanti tuan-puan, apabila orang minta pada tuan-puan apa yang tuan-puan janjikan, tuan-puan tak ada resource dah, tak ada sumber dah untuk menyempurnakan janji itu, melainkan dari amal soleh yang tuan-puan dah buat. Maka diambillah amal soleh tuan-puan tersebut, pindah kat dia. Sebab apa? Dia sebab janji. Maka nanti ada orang yang amal soleh dia habis tuan-puan disebabkan janji-janji ni. Kesian tuan-puan, muflis nanti, habis. Kesian. Oleh itu ingat ni tuan-puan, bahwasanya kalau aku berjanji, mau tak mau di dunia ini aku mesti sempurnakan. Kalau aku tak mampu sempurna, baik aku jumpa orang tersebut dan bagi tahu bahawa saya nak buat macam ni tapi saya tak boleh buat. Tolong maafkan saya. Ampunkan saya. Dan tolong jangan bawa-bawa ke akhirat nanti. Cukuplah di dunia ni. Aku takut sebab apa, amal soleh aku pun tak seberapa sebenarnya. Kalau di akhirat nanti engkau minta pula amal soleh aku, ya Allah, ambillah aku. Tuan-puan yang kasih sekalian, cakap ke pasangan kita, abang, adik, sayang, kan? Tak maaflah, abang berjanji nak jadi suami yang baik, adik berjanji nak jadi isteri yang baik. Ternyata inilah adik banyak kekurangan, kelemahan, abang pun banyak kelemahan, kekurangan. Tolong maafkan, jangan tuntut abang di akhirat nanti. Jangan tuntut sayang di akhirat nanti. Sebab nanti di antara fenomena yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti, orang akan lari daripada saudara, ibu bapa, abihi wa ummihi, ayah dan ibu dia, wa sahibatihi wa bani, pasangannya dan anak-anak dia. Lari sebab apa tuan-puan? Sebab promise ni lah, janji-janji yang nak buat, nak tunaikan dia tak dibuat. Yang mereka ini akan minta nanti, akan cari. Abang dulu kan janji macam ni, mana dia? Tuan-tuan pun settlekan di dunia dulu. Minta maaf kalau tuan-tuan nak minta maaf. Kalau memang nampak banyak perkara yang kita tak dapat sempurnakan,
mohon maaf kepada Allah. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Dari segi tadabbur, tuan-puan dikasih sekalian, mukmin produktif berusaha sedaya upaya menyempurnakan janji, menyempurnakan azam-azam dan kerja-kerja yang sudah dimulai. Maka di antara ciri khas mukmin produktif, tuan-puan, apa yang dia sudah janjikan pada dirinya, aku nak buat ni dia azamkan pada dia nak lakukan perkara ni, tuan. Dia akan cuba sedaya upaya. Ya? Jangan separuh jalan tinggal. Dan ini kerja bodoh ni, tuan-puan. Orang buat kerja separuh jalan. Siapa yang kata bodoh? Itu percontohan yang Allah bagi dalam ayat kita ni. Ayat 92 surah An-Nahl ini. Kerja bodoh adalah apabila kita dah azam, dah pasti nak buat sesuatu, lalu kita cancel begitu saja. Ini kerja bodoh. Kerja yang tak patut, kerja sia-sia. Maka mukmin produktif menjaga dirinya daripada melakukan kerja yang sia-sia ini. Maka dia cuba untuk sempurnakan. Dia cuba untuk laksanakan. Ingat, ketika kita berusaha untuk menyempurnakan tadi itu, maknanya, tuan-puan, tinggal sikit je lagi tu. Dia tak perlukan banyak dah sebenarnya. Sebab dalam kerja seorang mukmin produktif, tuan-puan, usaha itu sebenarnya bahagian kecil saja. Yang besar nanti bagi mukmin produktif ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu ingatkan, tuan-puan, banyak kerja kita, usaha kita mungkin hanya 10% ya, tuan-puan. 90%-nya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara pribadi seperti itu. Usaha saya rasa dalam apa yang saya buat, banyakkannya adalah tak maksimum pun. Tak banyak pun sebenarnya. Ya, arti kata dibandingkan dengan hasil yang kita dapatkan. Hasil yang kita dapatkan dapat 100, tuan-puan, tetapi dari usaha kita sebenarnya paling besar pun hanya 10% je. 90%-nya adalah pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sedar ni, kita rasa makin malu dengan Allah. Kita makin tak berani nak guna nama Allah, tahu. Ya. So mukmin produktif, tuan-puan, tahu betul prinsip daripada janji ni, prinsip daripada azam yang pernah dia tetapkan, kerja-kerja yang sudah dimulai, maka dia ingin sempurnakan. Maka siapa yang dah nak berazam, tuan-puan, belajar bahasa Arab, tuan-puan, azam sampai pandai. Jangan, tuan-puan, hanya setakat nak belajar aja, nak mengisi masa je, sampai pandai. Ya? Sampai mati. Boleh juga saya akan belajar. Dengan tadabbur ni macam tu juga. Saya dah mula dah seronok dengan tadabbur. Kalau boleh sampai akhir hayat, saya akan cuba untuk lazimi majlis tadabbur, tuan-puan. Jadi kita sempurnakan itu. Laksanakan. Jangan hanya separuh jalan. Banyak orang gagal dalam hidup, tuan-puan, buat kerja separuh jalan. Tak sempurna, tak jadi. Apa sebab, tuan-puan? Ada ujian tadi je. Ingat tadi tu? Ada ujian, ada dugaan. Dugaan itu dijadikan asbab untuk dia quit. Untuk dia meninggalkan azam dia tadi tu. Kerja-kerja yang dia buat. Tak. Lalui saja. Hadapi ujian tersebut. Apa yang perlu dibuat, buatlah. Jangan kita berhenti, tuan-puan. Continue. Persistent. Patient. Untuk kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita janjikan. InsyaAllah Allah bersama dengan kita. Kalau itu yang kita pegang, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, perempuan dan saya. Ternyata dah pukul 9.29 pada jam saya, tuan-tuan. Ingat, saya nak bincangkan sampai kepada ayat yang ke-93. Tapi nampaknya kita tak dapat bincangkan sampai ayat 93. Kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang, insyaAllah hari Rabu, jika tidak ada halangan. Tuan-tuan, perempuan kasih sekalian, maka kita berhenti hari ini pada ayat 92. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Sebelum saya tutup, saya nak tengok komen-komen daripada tuan-puan kasih sekalian.
Okey, masya-Allah Masih Kak Rahimah janji jangan dicepati, mesti ditepati, betul Kak Jasmine, janji ni boleh jadi kata-kata manis je tapi terlaksana. Okey, itu makanya jangan lagi berkata manis kita berusahalah untuk melaksanakannya. Sebab ketika kita berjanji, kita bukan hanya melibatkan diri kita dengan orang tu, kita melibatkan Allah. Allah bagi kita sangat penting. Kalau Allah dah lihat kita mensia-siakan janji kita, Allah pun akan sia-siakan kita. Baik. Apa ni, ada soalan? Ustaz, orang Arab suka guna wallahi dalam pelbagai situasi dan berkomunikasi. Tuan-tuan dikasih sekalian, ada dua jenis sumpah dan dalam kitab tafsir Ibnu Tafsir Ar-Razi, tuan-puan ada dua jenis nama dia, dua jenis sumpah nama pertama adalah itu yamin ataupun sumpah yamin. Yamin itu menggunakan nama Allah tadi tu. Ada nama yaminul laghwi. Yaminul laghwi. Yang mana sumpah yang didatangkan digunakan dalam perkataan Arab seperti la wallahi, bala wallahi. Maka dalam ayat ini ada ditambahkan ba'da taukidiha. Dikata adalah sumpah yang mana kalau wallahi yang digunakan oleh orang Arab itu, ia hanya sebagai penghias ayat dia saja. Wallahi dikata. Dia bukan untuk bermaksud dalam hati dia. Manakala namakan itu adalah yaminul laghwi. Yaminul laghwi nama dia. Yang kita nak maksudkan di sini adalah yaminut taukid, iaitu sumpah yang memang ada penegasan, yang dalam hati dia muncul daripada diri, aku nak buat ini, aku nak lakukan ini. Maka ini perlu kita jaga dan jangan kita membatalkannya atau mensia-siakannya. Yaminul laghwi ini seperti yang dibuat oleh orang Arab itu. Berjanji menggunakan nama Allah mesti berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Betul okey. Ini siapa Ustaz? Ahlan wa sahlan ada yang panggil Ustaz Ya, apa khabar okey, mesti memilih sebelum membuat sesuatu agar tidak melanggar perintah Allah kerana kita akhirnya yang merana. Betul jaga itu. Setiap yang kita yang kita janjikan itu adalah pilihan kita. Janji adalah pilihan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Aku berjanji nak buat ini, aku nak tolong orang ni. Sebenarnya itu adalah pilihan kita. Ingat, setiap pilihan yang kita buat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin yang produktif, kita belajar sebelum ini, dia akan menjaga dia akan memperhatikan pilihan-pilihan tersebut. Sebab setiap pilihan akan membawa kepada komitmen, kepada konsekuen tertentu. Maka jaga elok-elok. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih, terima kasih kepada semua. Dan juga di bawah ini saya tak tahu siapa nama. Terima kasih Ustaz. Sebelum buat janji perlu berfikir dahulu. Boleh tunukkan kata jangan janji membawa akibat. Betul. Janji membawa kepada yang tidak baik. Terima kasih Jazakillah khairan kaitan. Kak Rubiah baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian. Saya rasa setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Dan terima kasih juga pada Kak Rahimah jazakillah khairan katsiran membuat ringkasan-ringkasan terhadap perkongsian kita pagi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang datang terlambat dan tak dapat join dari awal boleh tengok ringkasan-ringkasan yang dibuat oleh Kak Rahimah. Saya sekarang ni minta maaf tak dapat menulis secara konsisten sebab ada kesibukan dan tuan-puan dikasihkan, terima kasih juga pada Kak Noriza, Kak Nabila, Kak Elia, Kak Tasnim sama-sama semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik, saya akhiri, mungkin tuan-puan ada kesibukan dan ada komitmen yang lain, maka saya cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.